9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, hai. Nama saya Dayana Lifah Ilena binti Awang Rosti, memegang kad matrik D20192090979, merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan ekonomi rumah tangga semester kedua. Okey, video ini adalah bertujuan untuk membuat perbandingan antara teori kepribadian mulia dan juga teori kemoralan sosial. Teori kepribadian mulia. Okey, sekarang kita pergi ke bahagian pengenalan untuk teori kepribadian mulia. Teori ini adalah kualiti yang terbaik atau istimewa dan mengutamakan sikap pribadi terhadap suatu kehidupan yang bermoral. Teori ini juga berkait rapat dengan kaedah sikap baik dan sifat-sifat seorang insan yang bermoral. Kepribadian mulia ialah kecenderungan untuk sesuatu tujuan. Ia bukanlah perasaan atau kebolehan dan kekuasaan manusia merasai kerana seseorang itu tidak boleh dipuji ataupun dikeji dan dikatakan baik ataupun jahat hanya kerana sebab perasaannya atau kerana dia berupaya untuk merasai. Kewajaran untuk teori ini ialah teori peribadi mulia tidak berlaku secara semula jadi, akan tetapi menerusi latihan hingga menjadi satu kebiasaan dan menyeronokkan bagi seseorang. Setiap kepribadian mulia merupakan jalan tengah, itu bermaksud tidak keterlaluan dan tidak juga kurang. Tindakan yang berlebihan dan terlalu kurang adalah tindakan yang salah, jahat, buruk dan tercela. Cara yang betul ialah mengambil pendekatan secara sederhana ataupun pertengahan. Okey, apa yang dapat dihujahkan untuk teori ini pula ialah teori kepribadian mulia merupakan ataupun sememangnya tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Hal yang demikian kerana teori jalan tengah sukar untuk dilakukan dan dipraktikkan. Hal ini demikian juga kerana setiap individu bertingkah laku sederhana, berbeza antara setiap individu. Selain itu, emosi manusia tidak boleh diukur secara berterusan. Namun, teori ini memang boleh dipraktikkan kerana setiap individu boleh bertingkah laku sederhana bergantung kepada situasi yang didiami mereka sendiri. Teori ini wajar diambil kira dalam kehidupan seharian manusia. Untuk bahagian refleksinya pula ialah sesungguhnya teori kepribadian mulia ini sememangnya boleh dipraktikkan oleh semua golongan manusia. Setiap tingkah laku manusia mestilah bersifat sederhana dan tidak lebih dan tidak kurang. Hal ini bagi memastikan teori kepribadian mulia senang untuk dicapai. Teori kemoralan sosial. Pengenalan. Untuk pengenalan teori ini, teori yang memberikan maksud tingkah laku yang perlu ada dalam menjamin manusia untuk terus hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Teori ini juga merupakan satu teori yang amat penting dan perlu dikaji secara keseluruhannya. Pada pendapat kami, teori ini sangatlah berkait rapat dengan peraturan manusia yang berbilang jenis dan juga kaum. Teori ini juga banyak berkait rapat dengan amalan masyarakat, undang-undang negara dan amalan sejagat dengan konsep etika. Bagi kami, banyaklah melibatkan amalan masyarakat setempat. Kewajaran untuk teori kemoralan sosial ini adalah teori ini sangatlah mementingkan nilai yang pentingkan masyarakat dan bukannya hanya individu dalam mencapai matlamat moral. Teori ini juga boleh dimaksudkan dengan peraturan moral yang dijadikan sebagai satu kewajipan dan dikuatkuasakan oleh pemerintah supaya diketahui. Peraturan ini tidak dibenarkan seseorang menilai dan mengkritik peraturan moral yang telah ditetapkan oleh masyarakat sendiri. Apa yang dapat dijadikan hujah untuk teori ini ialah teori ini sangatlah mementingkan kepatuhan individu kepada peraturan walaupun perkara itu bertentangan dengan kehendak hati mereka. Misalnya, undang-undang yang telah digunakan di Kolej Universiti Pendidikan Sultan Idris iaitu tidak membenarkan pelajar mengguna alatan elektrik dalam kolej. Perkara ini juga telah memberikan banyak kesan yang negatif kepada para pelajar. Perkara ini juga banyak menyusahkan pelajar untuk menggunakan alatan seperti seterika dan juga alat pemanas air. Sedangkan setiap pelajar memerlukan satu penampilan yang baik.
Memang telah disediakan alatan seperti itu, namun alatan itu sudah usang dan buruk serta tidak menjamin keselamatan para pelajar untuk menggunakannya. Selain itu, pelajar juga tidak dibenarkan untuk membawa periuk nasi dan pemasak serbaguna. Barangan elektrik ini sememangnya tidak boleh dibenarkan dibawa ke kolej. Hal ini membuatkan para pelajar perlu membeli makanan setiap hari. Sedangkan dengan membawa periuk nasi dan pemasak serbaguna ini membolehkan mereka dapat memasak dengan sendiri dan seterusnya dapat berjimat cermat. Refleksi untuk teori ini ialah sesungguhnya teori kemoralan sosial ini lebih mementingkan kepada tanggungjawab kepada sosial ataupun masyarakat dan bukannya kepada kepentingan individu sahaja. Perbandingan antara teori kepribadian mulia dan juga teori kemoralan sosial dipraktikkan oleh sesebuah komuniti dan masyarakat, dipraktikkan oleh setiap individu dan menjadi amalan dalam diri mereka. Jika tidak diamalkan, ianya mempengaruhi komuniti yang lebih besar dan melibatkan kelompok yang besar. Dan jika tidak diamalkan pula, ianya akan mempengaruhi orang sekelilingnya. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.